Semua cerita dalam video ni diambil dari forum yang berpengguna dari seluruh dunia. Jadi jangan cepat melatah kalau ada cerita-cerita yang tak sama dengan kepercayaan korang. Dengar dengan minda terbuka, okey? Sleep paralysis. Semasa aku di sekolah menengah, aku mula mengalami episod mimpi ngeri yang berpanjangan. Aku bukannya jenis yang cepat stres dan aku tak cepat rasa takut. Dan biasanya aku tidur dalam bilik yang gelap. Episod mimpi ngeri ni bermula secara tiba-tiba dan berlaku hampir setiap malam. Aku selalu kena tindih dan nampak macam-macam benda aneh. Kadang-kadang aku nampak bilik aku terbakar atau ada banyak kelawar terbang dalam bilik. Kadang-kadang aku nampak lembaga terapung di atas aku dan aku tak dapat bernafas. Waktu aku tak tidur pun pernah berlaku speaker dalam bilik aku menghasilkan bunyi-bunyi aneh. Barang-barang yang aku susun di rak boleh terjatuh dengan sendiri. Selalulah aku lari tidur dekat ruang tamu sebab aku takut. Macam mana semua benda ni tiba-tiba bermula, satu hari semua gangguan terhenti dengan sendiri. Aku bagi tahu mak aku dan dia cakap dia mendapatkan bantuan paderi dan mak meletakkan tangkal perak dalam bilik aku. Mak sengaja tak bagi tahu aku sebab dia nak tengok menjadi getak tangkal tu. Bear Walker. Aku adalah mangsa sihir Bear Walker. Dalam sesetengah budaya, Bear Walker ialah pengamal sihir yang menyumpah orang untuk menjadi sakit. Masa aku kena sihir tu, aku berumur 20 tahun dan sangat sihat. Pada satu malam, aku bermimpi yang aku sedang memetik bunga dan aku nampak puting beliung bergerak ke arah aku. Apabila aku terjaga, aku berpeluh macam orang demam. Kemudian, bermulalah penderitaan aku selama 2 bulan. Aku ada berjumpa dengan doktor, tapi doktor asyik mengatakan yang aku cuma terkena jangkitan saluran kencing dan cuma memberikan aku antibiotik. Keadaan aku semakin teruk dan berat badan aku turun sampai 20 kilo dalam masa 2 bulan tu. Aku tak mampu berjalan dan tak lalu makan. Ibu dan kakak aku tak sanggup melihat aku menderita, jadi mereka membawa aku ke hospital. Setelah membuat ultrasound, doktor menemui ketumbuhan di bahagian ovari aku. Selepas menjalani pembedahan, doktor menyatakan yang dia tak pernah lihat ketumbuhan macam tu. Ketumbuhan tu berwarna kuning dan keras macam konkrit. Ibu aku masih berasa tak sedap hati. Jadi, satu hari dia bawa aku berjumpa dengan seorang bomoh. Kami membayar upah bomoh tu dengan hanya tembakau. Bomoh tu cuma menghisap paip sambil menyanyi tentang seorang perempuan yang pernah berjumpa dengan aku dan terkenan dengan aku dan ibu. Perempuan itulah yang menyihir aku. Kata bomoh, aku terpijak tangkal yang dibuang perempuan tu dan penyakit aku naik dari kaki kanan. Masa tu, aku masih merasakan sesuatu di kaki aku. Bomoh tu mengambil sebatang tulang, tak tahu tulang apa, dan mula menyedut penyakit itu dari kaki aku. Kemudian, bomoh tu terus muntah, berwarna kuning. Kami dibekalkan dengan ubat tradisional dan beberapa upacara yang perlu diteruskan di rumah. Selepas pulang, itulah kali pertama aku tidur dengan nyenyak sampai 13 jam. Dan kemudian penyakit pelik tu dah tak pernah datang balik dekat aku. Wiccan Witchcraft. Kakak aku sangat minat dengan semua benda yang berkaitan dengan sihir dan jampi serapah Wiccan. Sejak dia berumur 13 tahun, dia mula berjinak-jinak dengan ilmu sihir.
Kesannya suasana rumah kami jadi agak menyeramkan. Kami selalu nampak benda-benda pelik dalam rumah. Contohnya macam kelibat seseorang atau sesuatu yang bergerak ke sana sini. Tiada siapa pun yang berani tinggal di rumah sorang-sorang. Dan tak ada siapa berani berjaga sampai tengah malam di ruang tamu. Pada mulanya, kami cuba sedapkan hati dan anggap mungkin tapak di mana rumah kami dibina tu yang bermasalah. Jadi, kami berpindah. Kami sekeluarga berpindah sampai ke benua lain. Tapi gangguan-gangguan tu ikut kami sampai ke rumah baru. Kemuncak gangguan tu ialah apabila kami sekeluarga nak berpindah pulang ke Amerika. Masa tu, mak dengan kakak ambil flight pulang dulu. Aku, ayah dan abang aku pula akan pulang selepas 6 minggu. Setelah kami selesai membersihkan rumah dan membungkus barangan kami di rumah tu. Dalam tempoh 6 minggu tu, kami dengar bunyi ketukan dari bilik kakak hampir setiap hari. Pintu dan tingkap selalu saja terbuka dan tertutup dengan sendiri, macam ada tangan yang buat. Yang paling seram, setiap malam kami nampak dari celah bawah pintu seperti ada bayang yang sedang mundar-mandir di luar bilik kami. Gangguan di rumah keluarga kami cuma berhenti apabila kakak akhirnya berpindah keluar dari rumah kami. Kami bersihkan semua barang dalam bilik kakak. Nenek. Nenek aku suka percayakan benda-benda tahyul, bomoh dan jampi serapah. Masa umur aku 12 tahun, aku tak sengaja buat nenek marah pada aku. Dan dia kata aku akan terima padahnya. Malam tu, aku terjaga pada pukul 3 pagi. Dan aku ternampak seorang budak kecil yang memakai baju hijau di dalam bilik aku. Budak tu cuma merenung aku dan aku macam terpaku, tak dapat nak alihkan mata. Tiba-tiba dia berlari keluar dari bilik sambil ketawa. Tak lama selepas tu, aku nampak seorang budak lelaki pula dalam bilik aku. Budak kali ni taklah kecil sangat. Dia nampak macam sebaya dengan aku. Dia hanya merenung aku dan bercakap tak berhenti, tapi aku tak dengar sepatah perkataan pun. Macam tadi, badan aku cuma terpaku dan tak boleh bergerak walaupun aku cuba untuk meronta. Aku cuma boleh tengok saja. Selepas beberapa minit, budak tu lesap macam tu saja. Malam seterusnya, aku terjaga lagi. Tapi kali ni, bilik aku dipenuhi dengan suara orang yang begitu ramai yang menjerit-jerit menyuruh aku membunuh diri aku dan seluruh keluarga aku. Keesokan harinya, aku disucikan dengan bantuan paderi dan aku tak diganggu lagi. Kemudian, kami pergi berjumpa nenek seperti kebiasaannya. Selepas aku memeluk nenek, badan aku terus berasa sakit dan aku jadi tak sihat. Nenek cuma melihat aku dengan senyuman seperti dia tahu sesuatu. Sekali lagi aku disucikan dan aku kembali sihat. Sejak dari itu, aku memang tak berani buat nenek marah lagi.